Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Baik, hari ini kita akan masuk pendidikan Faraid darjah 6 dan kita akan masuk pelajaran sambung pada pelajaran pusaka bapa, datuk dan ibu. Hari itu kita ada belajar tentang yang ini si mati, ada bapa, ada datuk hingga ke atas. Hari ini kita akan sambung kepada pusaka bapa. Apa itu pusaka bapa? Okey. Sebentar ya. Okey. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah kitab Faraid darjah 6. Apa itu pusaka bapa? Pusaka bapa ni terbahagi kepada 3 bahagian 3 bahagian. 1, kemudian sebelah dia sini 2, dan sebelah dia lagi 1. Yang ni 3. Okey, yang ni 3. Ada 3 bahagian. Maaf lambat, saya baru nampak. Okey, jadi hari ni kita akan tengok pada penerangan kat sini apa itu pusaka bapa. Okey, pusaka bapa. Bapa mendapat furud sudus. Furud sudus ni adalah 1/6 lah. Sudus ni 1/6. 1/6 ni adalah sudus dalam bahasa Arab dia. Jika si mati meninggalkan furud waris. Apa itu furud waris? Apa itu furud waris? Furud waris ni contohnya si mati ni dia dah berkahwin. Okey, ada anak lelaki. Itu furud waris. Jika anak lelaki dia dah kahwin, si mati ni pula ada cucu lelaki. Itu adalah furud waris. Anak atau cucu daripada anak lelaki hingga ke bawah. Cucu, cicit, apa lagi yang paling kecil-kecil lagi lah, sampai ke bawah, itu adalah kita panggil sebagai furud waris. Sama ada lelaki serta perempuan atau lelaki sahaja. Maknanya waris-waris dia lah, waris-waris kepada si mati. Bapa akan mendapat furud sudus jika si mati meninggalkan furud waris. Dia bapa si mati ni akan dapat 1/6 sahaja jika si mati ada waris lain. Contohnya kat sini. Contoh saya mati. Saya mati kat sini. Saya ada bapa. Bapa saya. Saya ada anak lelaki. Ni garis gini anak lelaki 2 orang. Ada lagi. Okey. Jadi bapa saya ni akan dapat harta saya, tapi hanya 1/6 sahaja disebabkan ada anak lelaki. Jika saya meninggal, ada isteri kan, tapi tak ada anak lagi, jadi bapa saya akan dapat lebih lah daripada 1/6. Itu maksud dia kat situ. Okey, contohnya kat sini, dia tulis contohnya kat sini, muka surat 9 Contohnya seorang mati meninggalkan ada isteri, ada bapa dan juga ada anak lelaki. Okey, isteri dapat 1/8. Isteri pun sepatutnya isteri kalau tak ada lah si furud waris tadi, tak ada si furud waris tadi, isteri dapat lebih. Tak mungkin dia dapat 1/8, mungkin dia lebih. Okey, tapi kat sini dia bagi contoh si mati meninggalkan isteri, meninggalkan bapa dan meninggalkan anak lelaki. Jadi kat sini ada furud waris. Jadi si mati tadi ada anak lelaki kan. Jadi bapa ni tadi dapat 1/6, isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat selebihnya lah. Okey, ni 20. Bahagian dia, asal masalah dia 24. 1/8 daripada 24 adalah 3 saja dia dapat. Contoh duitnya 24 Contoh duitnya 24,000 RM. Jadi si isteri ni dapat 3,000 saja. 1/6 daripada 24 adalah 4. Jadi bapa ni tadi dapat 4,000 saja. Kemudian anak lelaki ni tadi lebihnya, lebih daripada 24 tolak 3 tolak 4 adalah 17. Jadi dia dapat, anak lelaki ni tadi, asobah ni, lebihan ni tadi dapat 17,000. Dapat 17,000. Banyak 17,000. Ni dia hanya sebut anak lelaki. Kalau anak lelaki dia cakap ada 3 17 bagi 3 lah.
Contoh ni contoh 17 bagi 3, 17,000 bagi 3 anak lelaki. Dia tak kira lah Alung, Angah ke apa ke, dia bagi 3 anak lelaki. Contoh 17 bagi 3. Itu contoh dia. Okey, itu contoh yang pertama. Kemudian kita pergi kepada pusaka bapa yang kedua. Bapa mendapat bahagian asobah jika si mati tidak meninggalkan furuk waris sama sekali. Contoh, saya lukiskan kat sini nampak tak kat sini? Dia ada isteri. Kalau tambah ni dia kira berkahwin ni si mati. Dia dah berkahwin. Dia ada isteri dan bapa ni bapa atas dia lah. Ni bapa dia. Mak dia tak ada. Bapa, mak dia tak ada lah. Dia tak cerita ada mak kat sini Dia ada cerita bapa dia. Jadinya bapa ni mendapat bahagian asobah semua sekali. Bahagian lebihan asobah. Sebabnya si mati ni tadi tak ada anak. Nampak kat bawah ni saya tak lukis Jadi dia tak ada anak. Jadi bapa ni lah yang akan mendapat asobah semua. Lebihan. Asobah ni kira lebihan Contohnya seorang mati meninggalkan waris. Dia tinggalkan isteri dan bapa. Isteri dapat 1/4. Tengok yang atas 1/8. Kenapa dia 1/8? Isteri, kenapa dia 1/8? Sebab dia ada furuk waris. Sebab itulah isteri dapat 1/8. Ataupun isteri dapat 1/8 sebab dia ada furuk waris lah. Kat sini furuk waris ni tak ada. Si mati ni tak ada anak. Tidak ada anak. Jadi isteri ni dapat banyak lah 1/4. Bapa ni dapat lebihan daripada 1/4 tu adalah 3/4 daripada harta tersebut. Okey, 1/4 ni 1 lah. Lebihan dia, asobah dia 3 kan, tulis kat sini. Asal masalah dia 4. Contoh duitnya kalau 4,000. Contoh duitnya 4,000 RM 4,000 ringgit. Isteri dapat berapa? Isteri dapat RM 1,000 saja. Bapa ni dapat lebihan dia lah. Lebihan daripada 4,000 ni tadi adalah 3,000 ringgit. Ni cuma naik kepada bapa. Gitulah cara dia Okey, tu yang kedua. Okey, kita pergi kepada yang ketiga pula. Okey, boleh nampak kat sini. Okey, kita pergi yang ketiga Bapa mendapat furuk sudus. Furuk sudus ni maksudnya apa? 1/6 Furuk sudus. Sudus ni maksudnya 1/6. Dalam bahasa Arab 1/6 adalah sudus. Dan asobah jika si mati meninggalkan furuk waris. Bapa mendapat furuk sudus dan asobah jika si mati meninggalkan furuk waris ataupun si mati ada anak perempuan sahaja. Furuk waris anak perempuan sahaja. Kat sini anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki hingga ke bawah. Dia kalau ada anak perempuan, tak ada anak lelaki dia anak perempuan saja. Anak perempuan, cucu perempuan, semua perempuan, tak ada yang lelaki. Jadinya bapa ni tadi mendapat furuk sudus 1/6 ataupun asobah. Dia dapat 1/6 ataupun asobah. Sebabnya perempuan ni dia punya bahagian dia tak banyak. Dia cuma beberapa bahagian saja. Apa sebab bahagian perempuan tak banyak dalam pewarisan harta? Sebab dia perempuan ni tidak dipertanggungjawabkan untuk menjaga waris-waris si mati. Contohnya si mati ni tadi meninggal. Ada isteri isterinya ada. Si mati ni tadi ada anak 1, 2, tak kira 3 ke apa ke. Anak-anak ni dijaga oleh isteri jika persetujuan. Jika keluarga si mati ni tidak mahu membebani isteri, maka anak-anak ni akan dijaga oleh waris-waris daripada si matilah. Kalau ada bapa dia, maka bapa dia yang akan jaga. Sebab itulah bapa ni akan mendapat harta yang lebih. Bapa dia ataupun adik-beradik si mati lelaki dia dapat harta ni, harta si mati. Itu sebab harta bagi lelaki ni dia lebih, sebab dia ni kena jaga waris-waris si mati. Itu maksud dia kat situ Jadi saya tak nak rukaikan lagi. Nanti terlampau panjang video saya nak menerangkan di sini saja. Okey.
bapa ni mendapat purut sudus 1/6 ataupun asobah jika si mati meninggalkan furuk waris perempuan sahaja. Perempuan saja, anak, sama ada anak perempuan ataupun cucu perempuan dan ke bawah, daripada anak lelaki ke bawah. Maka bapa menerima secara furuk sudus 1/6 terlebih dahulu dan dia menerima asobah sekiranya ada baki. Isteri dapat 1/8 sebabnya ada waris. 1/8. Kalau tak, isteri dapat apa? 1/4, macam yang atas tadi, kotak biru. Sebab dia ada waris. Seorang anak perempuan dapat 1/2. Bapa dia 1/6 ataupun lebih. Masalah dia ada RM24,000. Jadi kat situ dia kira. 1/2 24. 1/8 daripada 24 adalah 3. 1/6 daripada 24 adalah 4. Jadi baki dia kat sini 12 campur 3, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi dia ada 19 je ni. Lebihnya bakinya kat bawah sini. Ada 5 baki. Baki ni dia akan jatuh kepada bapa lah. Mula-mula bapanya dapat 1/6 dulu. Lepas tu baru dibagi kepada anak perempuan, bagi kepada isteri. Lepas tu ada lebih 5 turun kepada bapa. Lebihan dia tadi bagi kepada bapa. Itulah cara pengiraannya. Kenapa bapa dia dapat lebih? Sebab bapa dia ni kena tanggung ni cucu dia ni, seorang anak perempuan. Itu saja untuk video kali ini. Semoga anda semua faham dan buatkan latihan yang akan guru berikan di dalam grup-grup WhatsApp nanti. Itu saja untuk hari ini, pendidikan faraid darjah 6. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah ni. Semoga anda mendapat notifikasi pelajaran-pelajaran pada seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.